إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لا بدين والدهر الداهرين اللهم يسر ولا تعسر أما بعد يا sihormati tuan pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari baru hari ini, iaitu pada hari Sabtu, yang mana kita telah baru sembahyang subuh sama-sama, dapat berdoa sama-sama, wirid sama-sama, dan dapat beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh dengan cara ilmuwan, penuh dikatakan sebahagian daripada tamu-tamu syurga. Dan alhamdulillah, tidak lupa juga kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesihatan yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini nikmat kesihatan yang dikatakan untuk kita mencapai sesuatu matlamat kita ini adalah induknya ialah daripada kesihatan, penjagaan kesihatan itu sendiri. Kerana kalau tanpa dengan kesihatan, barangkali kita mungkin nak beribadat kepada Allah tidak sampai kepada martabat yang apa yang kita nak matlamatkan daripada asal. Kerana bila kita tidak sihat ni, banyak perkara yang akan terhalang lah, ya. Yang pertama, nampak sudah dah tak boleh mari sejik surah. Bila dah sihat ni macam sakit-sakit sungguh lah, ya. Seperti ada macam sakit yang agak berpanjangan, memang tak boleh. Tapi orang sakit, time itulah dia nak mari. Time orang sakit, masa itulah dia nak mari sangat-sangat. Kerana apa? Masa itulah di situ Allah Subhanahu wa taala telah titikkan satu di dalam hati dia ini rasa keinsafan untuk nak dimanfaatkan balik pada hakikat umur kita yang sebenarnya. Semasa sihat, kita tidak gunakan apa yang kita ada masa dan ruang itu. Jadi sebab itulah bila orang sakit ni, bila dia ditimpa musibah yang berpanjangan, memanglah dikatakan pada masa itulah dia nak beristighfar, dia nak buat bersedekahnya, dia nak mari sejid surga, macam-macam lah nak sama-sama sembahyang. Tapi kalau dengan izin Allah, jika Allah izinkan dia baik, alhamdulillah. Kalau dia sempat isah lah. Tetapi kalau baik macam tu juga, dah diberi peluang yang kedua, tak mahu berubah juga. Jadi waktu tu tak tahulah nak kata apa lah, Kembali kepada doa pada Allah lah, minta-minta kali yang kedua Allah bangkitkan tu, ya. Allah berikan seruan untuk kesihatan balik, kita manfaatkanlah, ya. Sebab umur kita hari ni di peringkat ke zaman tak panjang, tuan-tuan. Tak panjang pun. Kalau hak yang lebih daripada 100 tu, hak tu dikira macam Allah tak ambil, kadang-kadang setengah pandangan kata Tuhan pun tak pernah tak apa fikir mana dah. Mana hak lebih tu cuma gitu lah. Tapi kalau peringkat kita hari ni, adalah sebagai manusia ada tempat dipanggil expired date dia, umur kita ini. Maknanya ada kata bila masuk umur 40, kalau lah tak berubah juga, maka agak sukar untuk berubah. Siapa yang kata? Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia.
Tapi kalau masuk umur 50 tahun tak berubah juga, maka hak tu lagi kau kerah lah. Dia fasa hak yang dikatakan perubahan diri kita ni untuk nak menetiqakkan, untuk kita nak bermanja dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni apabila umurnya meliputi 40 tahun ke atas ramai lah. Maknanya macam tu lah. Maknanya Koho nak asuk 60 tu kau comel sama. Kau molek sama lah. Tak ada masa mana dah nak. Pada ada masa sejid surah gitu je lah. Orang ni yang dikatakan orang yang terpilih lah tu, ya? Orang yang menjadi pilihan Allah. Maknanya tak ada masa lah nak pergi berfoya-foya, nak pergi buat, nak cakap benda, tak ada mak. Tak ada lah kita kata nak sembang-sembang tak. Maknanya kedai kopi duduk berjajang, dia backup umur 70 atau 80. Tapi ada juga, walaupun orang tu umur dah fasa 70 lebih, duduk kedai kopi sekejap je, tak masalah. Dia bukan larang pun, ya? Tak ada masalah. Tetapi yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nak pergi ke satu tempat yang dikatakan market, pasar raya, jangan kita pergi antara orang yang pertama sekali. Maksudnya kalau pasar raya tu buka pukul 10, jangan kita ni adalah orang yang terawal sekali ambil tiket tu. Kita dilarang, tuan-tuan. Kita dilarang orang yang pertama masuk dalam pasar raya itu. Kalau pukul 10, kita pergilah pukul 10.30 ke. Jangan orang yang awal. Dan kalau nak keluar pun daripada pusat beli belah, pastikan kita ni yang lebih awal sikit. Jangan kita lewat sangat. Saya cuba cari punca, saya tak tahulah sebab apa, tapi disebut dalam tu. Adalah mana-mana dia tu saya tak tahu juga. Tapi saya terbaca dah, memang ada yang salah lah. Nabi sebut supaya kita ni keluar dari ketika kita ni orang yang tak akhir lah. Tapi kalau kita orang yang nak masuk kedai tu awal, jangan awal sangat. Paling kurang pun biarlah orang yang masuk dulu lah. Kalau kita kena sikit tak apalah. Tapi kemudian di sebaliknya, saya cuba cari juga halasannya tu. Saya tak jumpa lah. Tapi mungkin sebagian ulama ni tahu berkait dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis ini tentang perkara-perkara yang boleh mensia-siakan masa kita ni, ya. Sebab itulah kalau dunia ni kalau sibuk-sibuk sungguh, tuan. Dunia ni kalau sibuk dan kita fikir bahasa dunia, memang tak akan sibuk sungguh. Nak balik pada nak cari pada tu payah sungguh lah. Dunia. Tapi yang besar sekali adalah nikmat kesihatan ni lah, ya. Yang mana kalau kita sihat tu badan, body, kita segar, makan minum baik, boleh mari surau tu, alhamdulillah. Itulah yang dikatakan kita ni kasih sayang Allah ni tak pernah pilih kasih. Waktu mana baik, waktulah yang dipilih, ya. Alhamdulillah. Jadi bicara kita dalam kitab kita pada pagi ini, iaitu tajuk yang baru, iaitu ulama su'. Yang ni yang dikatakan ulama su' adalah ulama yang dikatakan di akhir zaman ni. Kita tengok perkataan ulama su' ini memang menjadi satu sebutan lah, ulama su' ini. Apakah yang dikatakan ulama su' ini? Ulama su' ini, kata Sayyidina Umar, ketika mana dia berkhutbah sekalipun, dia sangat bimbang orang-orang yang dikatakan ulama su' ini. Dalam ni pun ada dia cover. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, perkara yang amat aku khawatirkan kepada kamu ialah seorang munafik bijak berbicara. Si munafik durjana yang ditakuti oleh Sayyidina Umar itu ialah orang yang memutablikkan makna Al-Quranul Karim dan masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh menimbulkan bala dan fitnah terhadap kaum muslimin.
Ini Sayyidina Umar pun memang dia takut sungguh. Orang-orang seperti ini, sebahagian orang seperti ini juga, dia termasuk juga orang yang dinamakan sebagai golongan Khawarij. Orang yang Khawarij, orang yang dikatakan dipegang pada Quran, tetapi pada masa sama dia khianati Al-Quranul Karim. Dikatakan ulama su' ini ulama yang memutabalikkan Al-Quranul Karim, apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis, dia faham, dia tahu, cuma dia tidak menggunakan kebenaran, melihat kepada kebenaran apa yang Allah sebut dalam Quran, dalam hadis, dia memutabalikkan demi kepentingan dunia, hubbud dunia semata-mata dia. Demi semata dunia, untuk semata-mata ni. Orang yang dikatakan nak mudah faham, orang yang jual agama demi kepentingan hidup, orang yang menjual fatwa agama untuk kebebasan diri dia sendiri. Dia macam pemikiran orang-orang seperti ulama su' ini, dia gunakan agenda dia ni Quran dan hadis. Dia tahu apa yang Allah larang, apa yang Allah sebut, tetapi dia tidak gunakan kebaikan ataupun rakaman yang Allah Ta'ala terterakan dalam ayat-ayat Quran yang mana Allah Ta'ala turunkan, tetapi dia ambil petik pada satu ayat, dia menghuraikan, memutabalikkan. Maknanya kalau kita kata orang yang seperti ini, orang yang tidak bertanggungjawab, ulama yang tidak bertanggungjawab, yang tidak jujur, yang tidak ada integriti, yang tidak ada amanah dalam diri dia, demi untuk menyesatkan orang lain, untuk mencari halah untuk kepentingan mereka-mereka ini. Inilah yang dipanggil akhir zaman, dipanggil ulama su', dipanggil ulama su' lah, su'. Bukan SUK. SUK tu aja. Su' ulama su' ni. Ataupun ulama su' ini dipanggil sebahagian daripada ulama hadis, ulama yang jahat dipanggil. Ulama yang sangat jahat, yang dikatakan, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang sesatkan mereka atas ilmu. Okey. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran lagi, iaitu masaluhu kamasalil kal, iaitu mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala memberikan ayat Al-Quran, dia bebaskan diri daripada ayat-ayat Tuhan itu. Dia memutabalikkan tu, dia memanipulasikan. Kalau Allah kata kamu berjual beli atau usaha kamu tu, jangan ambil riba. Tapi dia kata boleh riba tu. Maknanya dia putar balik ayat tu. Riba, Allah kata jual beli tu tak salah. Riba tu boleh ambil sikit saja. Tak. Jadi dia macam gunakan Quran ni, dia mentafsirkan baik pada akal. Dia kata seperti itu, itulah yang dikatakan baik pada dia, halal bagi dia, haram bagi orang lain pula. Macam tu lah lebih kurangnya ulama yang sangat-sangat ditakuti pada akhir zaman ini. Bukan kita saja yang takut lah tuan. Sayyidina Umar pun takut juga. Takut-takut orang-orang seperti ini terlepas pandang daripada segala pada luaran kita hari ni. Itu kena jaga-jagalah. Maknanya yang dikatakan di sini, orang seperti ulama su' ini, syaitan iaitu ikut dia juga. Syaitan pun akan ikut dia, dan dia di antara orang-orang yang menyeleweng, orang yang menyeleweng atas masuk agama itu sendiri. Masuk hukum akal ni, dia tidak akan pegang sungguh-sungguh. Dia akan ambil macam renyang sahaja di atas angin-angin. Orang seperti ini, kalau diangkat, dia pun seperti seumpamanya anjing yang
yang sedang menjelek lah. Ulama ada kata anjing-anjing yang kalau kita kata tegur anjing pun anjing jelek juga. Kalau kita buat syaitan anjing pun jelek juga. Dia jelek ya. Maknanya masa dia seumpamanya gitulah. Orang seperti ulama su ni tak boleh nak diangkat. Kalau angkat pun anjing jelek juga. Tegur anjing jelek juga. Jadi jelek anjing itu menunjukkan seumpamanya orang seperti ini, seperti ulama yang menipu hebat ataupun munafik dalam berbicara atas nama agama, menipu atas dasar agama, mengambil kepentingan agama itu sebagai agenda untuk nak menguntungkan dia, hubbud dunia, yang ni yang dilarang khas oleh para ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis semua tu, semua dalam mazhab kita ni sangat-sangat tegas dalam berkait dengan ulama seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam bab ciri-ciri orang-orang yang dikatakan ulama su ini, tuan-tuan? Apa kata Allah? Innama ya'asallaha min ibadihi ulama. Kata Allah, ulama adalah yang takut ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ni adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini adakah orang yang kita lihat hari ini, orang yang baru balik dari Mesir ke? Orang yang baru belajar daripada Madinah ke ulama ni? Orang yang baru belajar balik Jordan ke? Orang yang lepasan daripada pengajian Islam, daripada universiti tempatan ke, ataupun yang sebagainya, ataupun pondok-pondok? Tak, bukan. Nabi tak nak sebut pun dia tu. Tetapi ulama yang disebut di sini, apa kata Allah? Ulama yang sangat takut pada Allah, setiap perbuatannya itu berkehendak kepada Allah, berkebenaran kepada Allah. Tujuan asal dia, matlamat asal ni, aku berceramah kerana Allah, aku bermotivasi kerana Allah, aku beribadat, percakapan aku ini, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama yang dikatakan, yang dimasukkan oleh ulama yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat itu pendek, tetapi tafsirannya sangat luas. Sangat luas dari segi tafsiran ulama itu. Jangan salah faham, tuan-tuan. Kalau kita tengok hari ini, apakah ulama itu balik Jordan ke? Balik Mesir ke? Tak, kata Allah bukan macam tu. Kalau dia orang pergi tu, dia belajar ilmu tu, dia mengambil ilmu. Kalau dia manfaatkan benda yang baik, maka baiklah pada diri dia dan pada umat. Tetapi kalau lah tidak baik, cedok ilmu di tempat orang, balik untuk nak menjadikan orang lebih buruk lagi, sebetulnya juga. Jadi tidak ada jaminan di sini. Agama ni bukannya hak milik siapa-siapa pun, kecuali hak milik Allah Subhanahu wa taala. Utusan itu diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama itu dirujuk kepada Allah. Ayat Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Bila dia berbicara, banyak kepada lemah lembut daripada lisan, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Kita berceramah apa? Kerana Allah. Orang jemput kita pergi mana-mana, kerana Allah, bukan kerana atas dunia semata-mata. Ini disebut luas di mana-mana dalam kitab-kitab mutabar, kitab Imam Ghazali dan kitab ulama hadis sekalipun berbicara tentang perkhususan berkait dengan ulama su yang sangat berjaga-jaga dalam akhir zaman ini. Dia boleh menjadikan diri kita ni lupa akan buat sementara. Dia lalai sekejap lah. Sama juga kalau orang tanya macam orang nega lah. Orang nega kadang-kadang dia letak dekat jual ubat dia tu ada palsu. Nabi sebut sekian-sekian, kalau kamu makan bila sabit dengan zaitun boting boleh sakit. Tu musibah lah dia panggil. Musibah ke musibah? Musibah lah. Musibah. Musibah. Kalau sabit boting sikit saja, dia bukan lalu lah. Betul-betul lah voting tu dipetik dalam Quran ada. Dia kata kalau kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalau kamu makan voting ni, maka kesihatan kamu akan
kembali pulih berpanjangan. Dia reka je. Orang baca pula, jenis orang beli pula orang awam. Allah, sakit 10 tahun lepas dah baik. Kau mari pula. 10 kali 1 je, 10 dia borong sekali habis dia lah. Itu pun yang dikatakan penipuan munafik oleh orang-orang yang gunakan agama ini untuk kepentingan tujuan yang tidak bertempat itu. Pun dikatakan termasuk dalam bab ulama su' juga. Ulama penipu dipanggil, pembohong dalam agama itu sendiri. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lagi, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Qila wa ma dhalika? Qala ulama su'. Artinya, aku bimbang ke atas kamu orang-orang yang lebih dahsyat dari Dajjal. Bila ditanya siapa mereka itu, jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ialah ulama su' ini. Maknanya ulama su' ini lebih teruk, lebih dibimbangi daripada Dajjal laknatullah. Dajjal ni dia kali mari esok pun dia kosek orang sekali tu salimbah tu je dia mari uhara dah. Hak ni dak payah Dajjal dak kosek dah. Maknanya orang yang mengaku dia ni orang yang beragama ulama ni, yang memutabligh Quran dan hadis, dia telah menyesatkan diri dia dah. Dajjal kata orang gini tak perlu aku usik dah. Dia seorang dia boleh jaga 100 orang orang lain tu. Sebab tu Nabi kata sebut hadis ni, maknanya ulama su' dia kata ni. Ulama su', yakni ulama yang memutabalikkan tujuan-tujuan agama yang benar kepada yang lain ataupun penterjemahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menggambarkan setengah-setengah orang membaca Al-Quran dengan baik, padahal bacaannya tiada meliputi melewati kerongkongan mereka. Mereka terlucuk dari agama Islam, laksana terluncuknya anak panah dari busurnya. Ini juga Nabi kata tidak lain tidak bukan salah daripada ulama su' ini ialah orang yang baca Quran yang melebih-lebihkan sangat macam kita ngaji taranum lah doa asyik taranum sangat sehingga kan lupa nak jaga huruf tajwid, hak tajwid, sehingga kan kita telah melalaikan dengung hak yang kita perlu dua harakat, kita bang 6 harakat. Mak isuku mana-mana tak tahu dah. Janji taranum. Batulah pergi beli wak asal usul cerita dah. Dalam cerita pendekar budak lapuk tu kan, Ramli baca tak bunyi langsung. Sudah baca bunyi tak bunyi hadis bahasa bunyi Arab lah, taranum bunyi taranum kan. Sudah baca bunyi tak tahu punya apa baca gitulah tapi tak muta. Itulah umpamanya yang dikatakan kita kena baca Quran ada hak dia juga, ada batas-batas dia juga Baca Quran yang asalnya apa yang Allah sebut, iaitu Auzid alaihi warattilil Quran tartila. Apabila Quran ini baca, Allah kata dalam bentuk dalam keadaan yang sangat tertib, itulah bacaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaji belagu-belagu itu seni saja tuan-tuan, seni saja. Bagi kita orang awam ni cukup saja kita boleh baca Quran dalam bentuk murattal. Murattal ni macam alunan macam Imam Mekah tu Abdul Rahman Sudais, Syekh Muwakili, Syekh Julani, Syekh Bandar Balila, semua tu, dan banyak lagi syekh yang dikatakan Syekh Yasir Ad-Dasari. Itu semua adalah secara murattal kan. Bacaan dia tu pun lebih makan dalam, boleh menyebabkan kita ni menangis penuh dengan rasa keinsafan.
Tetapi nak dibandingkan kalau orang teranung tu kan, orang belagu tu, renyang-rengguk tu, tak sampai mana tau. Tapi bacaan murattal itu lebih terkesan pada sudut lubuk hati kita, tuan-tuan. Kerana bacaan itu menunjukkan bacaan yang dikatakan auzidi alaihi warattilil Quran tartila, bacaan yang sangat Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita baca pada bacaan seperti itu. Dalam sebuah hadis lagi Nabi sebut inna masalul munafiqil ladzi yaqra al-Quran kamathali raihan rihuhu tayyib wa ta'muhu murr. Artinya sesungguhnya perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran sebagai pohon apa kat asal kat ni? Kemangi ya, sini kamar. Pohon kemangi, baunya wangi tapi rasanya pahit. Dalam hadis lain pun, dalam muttafaq hadis pun ada sebut dah. Orang yang bercakap macam mana kan kedudukan itu, darjat dia tu macam mana. Ada yang baca Quran iaitu bukan setakat pohon wangi, isinya pohon wangi. Ada yang baca macam bagaikan kasturi tapi sini pahit. Umpama tu comel belaka apa yang Nabi buat boleh tengok dalam tu. Dari hadis ini dapat kita menarik kesimpulan bahawa orang yang mengajar ilmu pengetahuan secara lahir saja ia seorang munafik yang durjana. Buktinya ia tidak dapat manfaat dari ilmu itu dan tidak pula memanfaatkannya, malah kerana ilmu itu ia akan memperoleh mudarat dan akan mudaratkan pula orang lain. Tegasnya seseorang alim yang berilmu atau yang beramal dengan ilmunya dan yang mengajarkannya pula kepada orang lain, dialah seorang yang utama yang dikira orang-orang yang dialah seseorang yang utama yang dikira orang-orang yang mewarisi para nabi. Seorang alim yang tiada beramal dengan ilmunya, akan tetapi ia mengajar orang perkara-perkara yang baik dan menurunkan ilmunya kepada mereka, maka sini apa? Kendati tipu kendati tipu sini. Dia kendati tipu ni maksud apa? Kenapa pada maksud maka kendati tipu kan? Saya cuba cari tadi. Saya boleh faham ke? Tak tahu bahasa apa ni, wallahu alam lah. Bahasa Arab dulu kitab dulu memang dia ada tu sikit, tapi saya tak tahu maksud dia apa. Maka kendati tipu kan? Kendati tipu. Nasibnya dalam bahaya, namun ia adalah lebih baik dari si alim yang jahat, yang tiada beramal dan tiada juga mengajarkan ilmunya yang baik kepada orang lain, apatah lagi jika dia menyuruh orang yang berbuat yang salah dan meringankan hukum hakam agama dan membukakan pintu-pintu kekeliruan. Awas, hendaklah anda perbezakan antara para ulama ini dan turutlah jejak langkah mereka yang baik, serta bersifatlah dengan kelakuan mereka dan pimpinlah dirimu atas perjalanan mereka. Moga-moga anda tergolong orang-orang yang menerima pimpinan. Sesungguhnya Allah memimpin sesiapa-siapa yang dikehendakinya ke jalan yang sangat lurus. Ini kata-kata mutiara nasihat daripada ulama yang pengarang kitab kita ni, iaitu Syekh Habib. Iaitu kalau kita nak berguru, pilihlah guru yang baik-baiklah Saya alhamdulillah tuan-tuan saya Tuhan izinkan dapat berguru lah untuk guru kita ni. Baik-baiklah ke tuan-tuan Tuhan pilihlah. Ada beberapa guru saya lah. Banyak mendidik saya tentang berkait dengan sifat dan adab.
maknanya tok guru tu sendiri yang menunjukkan adab yang baik, kita pun dia guru tu ya. Percakapan dia dengan lantunan dia sangat beradab dari segi rendah diri dia. Jadi Tuhan tu ni ialah kita berhajat nak berguru yang baik untuk bawa kita ni berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat insya-Allah. Tetapi itulah yang dikatakan dalam kita berguru, carilah guru yang sangat lembut kata-kata dia, baik pada lemah lembutnya sifat dia ya. Tak banyak membuat spekulasi macam-macam lah ya. Tak kata ke orang semua itu. Itulah yang dikatakan di akhir zaman ni suka ya mencari guru. Sebab di akhir zaman ulama' tak ada dah sekarang tuan. Ulama' memang tak ada. Dalam Malaysia ni ulama' tu ada, tapi boleh bilang cari berapa orang. Siapa kedak 5 orang. Barangkali tak ada pun dah kau. Maknanya hak yang bercakap ni bukan salah orang, ulama besar juga ni. Maknanya dalam Malaysia dia tak tahu siapa. Sebab tarikh kita tahu ustaz je. Sasara tutup guru biasa je pun. Ibaratkan kata erti kata mudah, level ustaz je. Tuan hari sikit-sikit pengetahuan. Tu je tahap kita. Maknanya bukan tahap-tahap tu dah. Barangkali kita tengok hari ni pun dalam setiap orang agama dia merakumi dalam bidang perkhususan dia sahaja, tak secara mutlak, dia tak sehebat macam al-alamah asyadatul su'aqadawi. Tak ada sampai tahap tu, tak ada. Nak sampai tahap sewa bazuhaili tak ada. Nak cari macam Dr. Syekh Dr. Ramadan Al-Buti tak ada dalam Malaysia ni. Cuma setakat anak murid pikat anak murid tu ada lah. Tapi nak royaknya ulama tu dalam Malaysia ni bukan tak ada, tapi boleh bilang dengan jari berapa orang, tak tahu. Ini sedangkan Syekh Wabah Zuhaili sendiri pun sebut dalam kitab ni, dalam buku dalam dalam Syariah dia pun, maknanya hari ini kita orang-orang agama, ahli-ahli agama hari ini hanya tahu tentang bahagian perkhususan dia sahaja. Tak lebih daripada itu mana lah. Kalau lebih tu lagi baik. Tapi boleh katakan seperti itulah yang dikemukakan, yang diluahkan oleh beliau dalam karangan, dalam buku dia Syekh Wabah Zuhaili. Kenal Syekh Wabah Zuhaili siapa dia? Syekh Wabah Zuhaili, Syekh Dr. Wabah Zuhaili ni ulama besar lah daripada negara Arab, iaitu guru kepada ni mufti wilayah ni sekarang, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Guru dia lah salah seorangnya. Dan salah seorangnya lagi Syekh Dr. Ramadan Al-Buti yang meninggal kan. Kita tengah ngajar gini, letup dalam masjid. Habis mati dah kadang syahid macam tu. Tapi dia nak mati gitu. Sebelum dia meninggal, Syekh Dr. Ramadan Al-Buti kata, aku nak mati dah kadang, aku nak tengah ngajar. Padahal Syekh tengah ngajar itu dah masjid, berdegung kena bom, habis meninggal lalu. Dia nak mati gitu. Dalam keadaan dia tengah mengajar, dia tengah beri ilmu pada orang. Fi sabilillah tu syahid. Tapi Tuhan mabuk sungguh lah. Tapi yang dikatakan bom siapa dia? Bukan orang lain, sesama kita juga. Orang Arab kan, macam belah kan. Bila kelahi benda orang lain sikit, padahal hak yang dikatakan fahaman ekstrem dan ekstremisme agama tu bukan ada pada Malaysia saja. Negara Arab pun lama dah pecahnya. Cuma dia mari semakin tumbuhan tu bercambah, semakin mari dalam Malaysia ni perwatakan tu dibawa dalam fahaman orang-orang luar mari sini. Dia dah cuba untuk nak memutabalik habis dah. Yang tu jadi tempat kita sekarang ni. Ada Syiah dah, ada Wahabi dah, ada Mu'tazilah dah, macam-macam dah ada lah ke dah. Cuma tak nampak aneh lagi lah. Cuma tak menonjol dari segi pada mata kasar tu tak mungkin kat tengah ni kurang. Tapi kalau tengok kat luar-luar tu macam-macam lah terjadi. Macam-macam fahaman dah ada dah. Sebab itulah ulama Habib ni pengarah kitab kita kata mencari guru yang baik-baik dalam beragama. Kalau dia
yang boleh dia beramal, dia boleh turunkan pada orang lain. Itulah yang dikatakan kelembutan kita dalam berwadah, dalam tujuan asal kita ini adalah untuk nak mencari ilmu. Biarlah ilmu itu kita menjadi manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain juga, ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pun nak tanya tak, Allah? Ada tak? Aku ada tanya. Lama dah aku salah. Tak ada, Okey.